Pengurusan sisa pepejal atau sampah bukanlah perkara yang selesa dibincangkan. Namun ia tidak boleh diambil enteng kerana ia melibatkan kualiti hidup semua pihak. Episod Winners meninjau kejayaan syarikat tempatan yang menggunakan teknologi untuk pengurusan sampah. Sumber air yang tidak tercemar amat penting untuk keseimbangan ekologi setempat. Malangnya, sumber air bersih semakin sukar diperolehi dengan pertambahan jumlah populasi. Ini bermakna dengan pertambahan penduduk, jumlah pembuangan sampah atau sisa pepejal juga bertambah. Di Malaysia, konsep pengurusan sisa pepejal yang diamalkan adalah penimbusan di kawasan lapang atau landfill disposal. Pelupusan jenis ini bergantung pada proses pencernaan anaerobik yang menghasilkan gas metana dan karbon dioksida dari kawasan penimbusan. Pusat perolehan semula sumber sisa pepejal untuk Majlis Perbandaran Kajang di Semenyih, Selangor. Di sini, konsep pengurusan sisa pepejal adalah menggalakkan kitar semula dan penukaran bahan buangan menjadi sumber tenaga. Setiap hari, sampah dihantar ke loji ini oleh lori pengangkut yang datang dari kawasan perumahan sekitar Kajang. Sampah atau sisa pepejal ini dimasukkan ke mesin pemindai. Kren pencekau atau grab crane akan digunakan untuk mengisi sisa pepejal ke dalam corong tuang atau feed hopper. Seterusnya, mesin pemecah beg akan mengoyakkan beg plastik sampah untuk mengeluarkan sisa pepejal. Penggunaan penyah bau atau deodoran amat penting untuk mengurangkan bau sisa pepejal. Sisa pepejal kemudiannya diangkut dengan tali pesawat penyampai atau conveyor belt ke sebuah saring berputar untuk mengasingkan bahan bersaiz besar, sederhana dan halus. Apabila berhadapan dengan isu pengurusan sisa pepejal, kita harus menerima hakikat bahawa tanpa pengurusan yang sistematik, masalah pencemaran tidak dapat dielakkan. Sebagai pengguna, seringkali kita tidak mahu memikirkan apa yang terjadi selepas sampah harian kita diangkut oleh lori sampah. Pengurusan sisa pepejal yang cukup sistematik ini dipelopori syarikat Core Competency Sdn Bhd. Presiden Core Competencies, Kamarul Zaman Abdul Kadir. Beliau melihat potensi hasil pengurusan sisa pepejal yang cekap dapat menjana perniagaan yang menguntungkan. 10 tahun yang lepas, saya bersama rakan-rakan saya menyedari tidak ada satu pun teknologi pelupusan sisa pepejal yang dibangunkan di Asia Tenggara. Dan keadaan sisa pepejal adalah amat keadaan genting 10 tahun yang lepas kerana kita hanya menggunakan sistem pelupusan dump site. Jadi saya bersama rakan dan bersama kerjasama KPKT mengadakan satu seminar mencari jalan bagaimana kita perlu menghadapi masalah ini. Dan di sana kami ketahui sebagai
perlukan entrepreneurship untuk membangunkan teknologi pelupusan sisa pepejal. Dengan kerjasama Malaysian Institute for Nuclear Technology Research MINT, Core Competencies dapat mengenal pasti teknologi penukaran bahan sisa kepada sumber bahan api. Untuk membangunkan penyelidikan dalam menghasilkan sumber tenaga, Core Competencies memerlukan bantuan kewangan. MTDC sebagai agensi kerajaan amat membantu kami di dalam membangunkan kilang ini. Bantuan yang diberi MTDC kepada kami adalah bantuan equity dan pihak MTDC mempercayai bahawa sistem ini boleh membantu menyelesaikan masalah sisa pepejal negara. Malaysian Technology Development Corporation MTDC adalah agensi yang menyediakan modal teroka secara bersepadu. Core Competencies Sdn Bhd ialah sebuah syarikat yang kita bagi grant untuk mengkomersialkan satu proses yang kita panggil RDF, Refuse Derived Fuel, untuk menukarkan bahan buangan majlis perbandaran daripada bahan buangan kepada tenaga. Kita memberi grant CRDF dalam lebih kurang 1.6 juta kepada syarikat ini untuk menjalankan projek tersebut. Sumbangan syarikat Core Competencies mencari pendekatan holistik untuk menguruskan sisa pepejal serta menyelesaikan masalah sejagat harus dipuji. Sebagai langkah pertama, Core Competencies memahami ciri-ciri sisa pepejal yang dibuang oleh masyarakat setempat. Hakikatnya, terdapat peratusan cecair yang tinggi dalam sampah atau sisa pepejal yang dibuang oleh masyarakat tempatan. Sampah yang kita menerima di sini adalah sampah yang basah, di mana semua bahan ataupun bahan pembuangan daripada setiap rumah dicampur sekali, bukannya diasingkan. So oleh yang demikian, proses pengeringan adalah amat penting di sini. Kita menggunakan satu temperature yang first at pre-dryer tu, kita menggunakan 340 ke 380. Kita keringkan dia dahulu. Bukannya 100%, tapi boleh dikatakan hampir ke 60 ke 70% sudah dikeringkan. Dan di final dryer kita menggunakan retention time yang lebih pendek. Loji ini lengkap dengan sistem perisian yang direka untuk memantau operasi harian mesin memproses sisa pepejal. Staf yang bertugas perlu menilai tahap optimum penggunaan mesin mengikut jumlah sampah yang diterima setiap hari. Perisian ini juga dapat mengenal pasti sekiranya terdapat masalah pada mana-mana tahap pemprosesan sisa pepejal. Bagaimanakah sisa pepejal yang telah dikeringkan diuruskan? Bahan yang sudah dikering ni kita akan hantar ke kita punya air classification system, di mana di air classification system dia akan mengasingkan bahan yang tidak boleh diguna, yang di mana kita panggil sisa lengai, dan juga bahan yang boleh diguna untuk power plant kita, di mana kita panggil dia RDF, Refuse Derived Fuel. Kita menggunakan pengiraan kuasa angin untuk menyedut bahan-bahan RDF ini untuk dihantar ke power plant. Di mana kita, kalau kita menggunakan vacuum yang biasa yang kita terdapat di market, kita tak dapat mengasingkan bahan-bahan tersebut seperti mana yang kita kehendaki. Bahan plastik yang bukan biorosot atau non-biodegradable boleh diasingkan dan dikumpulkan sebelum dijual semula. Bahan organik pula
diproses dan boleh ditukar menjadi sumber tenaga. Kita perlu satu jalan penyelesaian, satu pilihan untuk menyelesaikan masalah bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah menguruskan bahan buangan, terutamanya di bandar-bandar besar di negara kita. Jadi salah satu solution ataupun kaedah untuk menyelesaikan masalah ini adalah untuk menggunakan bahan buangan tersebut untuk menjadikan dia satu sumber tenaga. Sumber tenaga yang dimaksudkan ialah refuse derived fuel, sejenis bahan api hasil memproses bahan-bahan plastik dan sisa biorosot yang lain. Memandangkan kebanyakan bahan yang diperoleh dari sisa pepejal penggunaan seharian adalah plastik, sebahagiannya dikumpul, dibersihkan dan dijual semula. Bahan plastik yang digunakan bersama sisa biorosot yang lain dicarik-carik menjadi halus dan diproses dalam autoclave di bawah proses tekanan steam yang tinggi. Hasil akhir RDF boleh dimampatkan dalam bentuk palet untuk tujuan pembakaran ataupun jualan. Bahan RDF yang berkualiti tinggi mempunyai grade antarabangsa seperti CEN 343 ANAS. Sampah ni boleh dikatakan sebagai satu seperti emas, okay? Sebab di dalam sampah hampir 95% boleh dikitar semula ataupun boleh digunakan semula. Seperti botol-botol boleh digunakan semula dan plastik juga boleh digunakan semula, dan bahan organik juga boleh ditukarkan sebagai bahan baja ataupun fertilizer, organic fertilizer. Sebenarnya kebanyakan pembuang sampah dia tak nampak benda-benda ni. Sepatutnya kita boleh mengguna semula ataupun menjual semua bahan-bahan tersebut. Sesungguhnya pengurusan sisa pepejal tidak terhenti begitu saja setelah memperoleh bahan untuk kitaran semula atau bahan api RDF. Pengurusan air buangan sisa dan air basuhan loji tidak boleh diabaikan. Pemantauan kualiti air dilakukan dengan mengumpulkan sampel air dari kawasan sekitar loji untuk menghalang pencemaran. Kita mengumpulkan semua air licin yang digeneratkan oleh sampah dan juga air basuhan plant akan disalurkan ke effluent treatment plant untuk melakukan proses ataupun treatment untuk membersihkan air-air tersebut sebelum kita mengalir keluar ke sungai ataupun ke longkang kita. Pusat perolehan semula sumber sisa pepejal ini juga dilengkapi dengan loji pembersihan air. Ini bermakna sekiranya core competencies diberi kelulusan menguruskan sisa pepejal di satu tempat seperti di Kajang, ia menjamin perkhidmatan pembersihan air. Inilah perkhidmatan lanjutan yang melengkapkan sistem pengurusan sisa pepejal sekaligus menyelesaikan masalah resapan leachate atau air buangan sisa. Syarikat Core Competencies menjamin pengurusan seharian yang bijak dalam menguruskan sisa pepejal. Sekiranya pelupusan cara lama iaitu menggunakan landfill disposal, tiada pihak yang mahu bertanggungjawab menguruskan masalah pencemaran air. Dengan wujudnya sebuah loji seperti ini di setiap kawasan pelupusan sampah atau landfill,
jangka hayat landfill dapat dipanjangkan. Kualiti air selepas melalui proses pembersihan air di loji ini boleh dilihat menerusi ikan-ikan yang sihat dalam kolam ini. Core Competencies juga memberi perkhidmatan pembersihan setiap lori pengangkut sampah setelah proses pembuangan sisa pepejal dilakukan. Di sini kita memproses dan mengeluarkan semua bahan-bahan yang boleh digunakan semula dan kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita. Contohnya kita dapat mengelakkan daripada pengaliran air lecet ke sungai dan juga pembuangan bahan-bahan yang tidak sepatutnya ke atas tanah. Okay, jika kita bandingkan dengan landfill kita hanya dapat pergi buang dan kita perlu menggunakan keluasan tanah yang luas. Dan tanah yang kita terdapat di negara kita semakin hari semakin harganya meningkat dan susah untuk mendapatkan tapak pelupusan yang sesuai di mana kita dapat mengelakkan daripada gangguan-gangguan lain. Premis loji ini juga dibersihkan dan disembur sejenis enzim khas yang bertugas sebagai penyah bau. Enzim ini juga disembur di sekitar kawasan loji agar penduduk setempat tidak diganggu oleh bau dari sistem pemprosesan sisa pepejal. Analisa pembangunan penyelidikan dalam RDF serta penjanaan tenaga di loji ini masih berterusan. Setiap sisa pepejal yang diterima dan diproses dalam tempoh 16 jam akan menghasilkan bahan api yang boleh digunakan untuk operasi loji kuasa selama 24 jam sehari. Kita akan mengambil plastik, aluminium, copper dan semua bahan-bahan logam yang lain untuk dikitar semula. Dan dalam proses ini banyak opportunity. Kita juga akan mendapat electricity. Makna tenaga elektrik yang boleh diperbarui dan carbon credit yang diiktiraf oleh badan antarabangsa. Ini adalah peluang-peluang yang dapat dinikmati oleh entrepreneur di dalam membangunkan sistem ini. Loji kuasa ini mempunyai banyak potensi dengan menggunakan tenaga haba dari pembakaran RDF yang boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Syarikat Core Competencies adalah contoh sebuah syarikat yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sejagat. Semangat inilah yang menjadikannya syarikat yang berjaya.